Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan Cik Yat. Cik Yat hari ini berada di Bidara House. Okey. So hari ini kerja di Bidara House, kita nak siapkan kerja untuk bumbung lah. So semalam barang untuk frame dah masuk. So hari ini geng-geng bumbung datang nak buat frame untuk bumbung dulu. So minggu depan insya-Allah kita akan proceed untuk buat kerja pasang genting lah. So hari ni Cik Yan nak belanja. Okey, Cik Yan nak belanja, tengok Bidara House. Setelah sekian lamanya Bidara House stop disebabkan oleh PKP. So hari ni kita mula kerja balik. So insya-Allah kalau kata tidak ada apa-apa yang berlaku selepas ni, insya-Allah dalam bulan 9 lah kita akan siapkan rumah ni. Tapi kalau kata berlakunya balik PKP, dan terpaksalah kita extend untuk nak siapkan rumah ni. Tapi kita doa banyak-banyaklah supaya Bidara House ni kita dapat siapkan, kan kita boleh serahkan kepada tuan rumah. Okey, so Cik Yan nak belanja. Cik Yan nak belanja gambar untuk Bidara House. Okey. Dah, okey. Ini Bidara House. Dah lama kita tak datang sini. So quite 2 months juga. So hari ni kerja-kerja untuk buat frame bumbung lah. So siapa pernah tengok 3D rumah Bidara House, so tahulah bentuk bumbung dia macam mana. So hari ni kita nak buat. So yang ini kita guna besi lightweight. Okey. Ini adalah besi lightweight. Okey. Untuk besi lightweight ni dia ada 2 jenis. Okey, satu galvanized, satu lagi TOC. So dia orang kata yang mana satu yang lebih elok? Sebenarnya sama je. TOC ke ataupun galvanized ke, dia sama. Dia yang penting sebenarnya adalah ketebalan. Ketebalan dia. Maksud ketebalan dia adalah tebal ni. Cik Ed ni. Cik Ed tunjuk sikit-sikit. Dia punya tebal ni. So dia ada 2 jenis tebal. Untuk nak pasang bumbung lah. Selalunya kalau bumbung rumah kita pakai 2 jenis je lah. Dia tengok span sebenarnya. Kalau kata span dia tu kecil, dan selalunya kita akan pakai 0.85. Tapi kalau kata span dia panjang, selalunya kita akan pakai 1 mm. Dia punya ketebalan. Okay. Alright. Jom kita pusing-pusing rumah ni sebab kita dah lama dah tak pusing-pusing. Hari tu, okey, sikit lagi kerja batu ni nak siap. Tapi disebabkan bentuk bumbung dia adalah bentuk A, so nanti bila kerja bumbung dah siap, so nanti kerja batu akan naik lah. Tengok tuan rumah ni dah tanam macam-macam dah dekat belakang ni. Berbakti kepada tanah. Ni namanya berbakti kepada tanah, menguntungkan kita sebenarnya. Tengok macam-macam dia tanam. Jom Cik Yat kongsi pula. Asal-asal kita tengok rumah je kan. Jom kita tengok pula tuan rumah ni tanam apa. Seronok juga. Macam tuan rumah ni tanam. Ini pokok. Cuba teka. Ni pokok apa ni? Ni pokok apa ni? Cuba teka. Komen dekat situ. Pokok apakah ini? Kalau tuan-puan bijaksana, cuba komen ni pokok apa ni? Pokok cili pun ada. Apa lagi kita tengok tuan rumah tanam? Macam-macam. Jangan terlanggar sudah. Dekat belakang ni pun ada. Bestnya. Ni berbakti kepada tanah. Bila berbakti kepada tanah, keuntungannya berbalik kepada kita. So kalau kata rumah anda
walaupun ada sekangkang kera tanah pun, kalau kata kita berbakti kepada tanah, kita masih dapat hasilnya. Tak semestinya kalau kata rumah anda adalah rumah apartmen, anda tak boleh tanam pokok. Sekarang ni banyak sangat dia punya cara-cara untuk kalau kata kita nak tanam tumbuh-tumbuhan di apartmen lah. So selalunya dia akan pakai yang hidroponik. Kita guna metod hidroponik. So kalau siapa yang tak tahu pasal hidroponik, boleh Google. Pakcik Google ada. Boleh tengok macam mana kalau kata kita menggunakan penggunaan hidroponik untuk tanam, especially herbal lah. Kalau macam dekat apartmen, selalu kita tanam herb macam tu. Herb tu contohnya kita tanam daun kari ke, ataupun daun pandan ke, ataupun pokok cili ke. So, nanti kita akan dapat hasilnya balik. Tak payahlah kalau kata cili tu, kalau kata kita dah tak sempat nak pergi kedai, kat depan rumah kita pun dah ada dah. Ni pokok apa ni? Cuba teka, cuba komen. Kalau cuba komen. Ni pokok apa ni? Tengok rumah ni daripada sini. Cantik kan? Sekarang dekat sini musim buah durian, tapi belum masalah dia nak gugur. Mungkin dia gugur dalam bulan, sekarang bulan 5, mungkin dalam bulan 7. So dalam bulan 7 insya-Allah dalam Melaka akan banyak durian. So siapa peminat-peminat durian boleh datang ke Melaka untuk cari durian. Apa durian apa nak? Durian di 24, durian Musang King. Okey, jom kita berbalik-balik kepada Bidara House. Okey, sekarang ni kita progress untuk nak buat frame bumbung. So siapa yang baru join, Cik Yat nak beritahu dah. Kita nak buat frame untuk bumbung. Ada perigi rumah ni. Ini standby. Melaka selalu tak ada air. Bila Melaka selalu tak ada air, orang-orang Melaka ni dah cari metod untuk nak dapatkan air melalui tanah. So dia orang gali untuk buat perigi. Ini daripada belakang. Daripada belakang Bidara House. So Cik Yat bawa lagi. Okey, Cik Yat bawa lagi. Tak nampak muka Cik Yat. Okey. Sementara Cik Yat bawa pusing-pusing Bidara House ni, Cik Yat hari ni 16 Mei. Okey, 16 Mei yang kita tahu adalah Hari Guru. Hari Guru. So, Cik Yat di sini, Cik Yat nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di luar sana. Tak kisahlah sama ada anda adalah seorang guru di sekolah rendah ke, di sekolah menengah ke, ataupun di mana-mana, di universiti ke, di college ke, anda masih seorang guru. Dan di sini Cik Yat ingin ucapkan selamat Hari Guru. Cerita-cerita pasal guru ni, so hari ni Cik Yat nak buat story pasal guru lah sebenarnya. Ia adalah pengalaman daripada Cik Yat berkenaan dengan guru. Kalau siapa yang tak tahu pasal Cik Yat ni, Cik Yat ada satu masa, 1 tahun tu disebabkan oleh Cik Yat rasa macam nak berehat sebentar daripada bidang construction ni. Cik Yat berhenti daripada bidang construction masa tu dan Cik Yat join bidang perguruan. Cik Yat ni pun dulu seorang guru. Guru yang mengajar di sekolah menengah. Sekolah menengah, salah satu sekolah menengah di Alor Gajah lah, di Melaka. Cik Yat jadi guru di sana. So, Cik Yat tahu perasaan seorang guru bagaimana
Cik Yat tahu perasaan bagaimana kita nak menyampaikan ilmu kepada murid-murid kita. Okey, Cik Yat faham benda tu. Maknanya kalau kata guru dia akan buat sehabis boleh sebenarnya. Sehabis mungkin, walaupun memanglah guru ni dibayar gaji. Tapi sebenarnya sifat guru tu sebenarnya adalah sebenarnya dia nak memberi ilmu kepada murid-murid dia sebenarnya. Dia akan cuba sedaya mungkin untuk menyampaikan ilmu supaya anak-anak murid dia faham dan lagi satu boleh menggunakan ilmu ni untuk masa hadapan dia. Itulah sebenarnya pengorbanan seorang guru. Cik Yat penat ya, Cik Yat duduk kejap. Itulah sebenarnya pengorbanan seorang guru. Kalau kata anda tak appreciate guru, itu memang Cik Yat tak suka. Sebab sebenarnya guru ni banyak sangat dia memberi manfaat kepada, especially kepada anak-anak kita. Dan kepada kita sendiri. Kita pun bermula dan belajar melalui seorang guru. Betul tak? Daripada kita kecil lagi. Okey, masa kita kecil-kecil dulu, guru kita adalah ibu bapa kita. Betul? Okey. Ibu bapa kita ajar kita macam mana mendidik kita, memberikan kita pelbagai ilmu supaya kita menjadi seorang yang lebih berani, kita ada peningkatan diri. Itu adalah guru yang pertama kita, iaitu adalah ibu bapa kita. Lepas tu kita naik kepada tadika. Nak pegang boleh? Penat. So, kita naik kepada tadika pula. Okey, bila tadika kita ada guru yang mengajar kita masa tadika. Lepas tu kita naik sekolah rendah, kita naik sekolah menengah. Lepas tu kita akan naik sehingga ke peringkat yang lebih tinggi dan semua orang yang mengajar kita tu adalah guru. Tapi konsep Cik Yat ni, siapa saja yang pernah mengajar Cik Yat adalah guru. Tak kisahlah. Sebab Cik Yat bermula dulu, masa Cik Yat belajar dulu, belajar sekolah menengah tu, biasalah kita ada guru kita yang mengajar kita. So, bila kita masuk universiti pun ada guru yang lecturer yang mengajar kita. So, bila di waktu pekerjaan, bila kita bekerja sebenarnya. Bila kita bekerja sebenarnya, masa Cik Yat mula-mula masuk kerja dulu, Cik Yat zero. Walaupun Cik Yat ada degree in civil engineering. Cik Yat zero. Cik Yat tak tahu apa-apa pun pasal pekerjaan sebenarnya. Tapi sebenarnya Cik Yat, masa tu Cik Yat merendahkan diri, merendahkan ego sebenarnya adalah untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu-ilmu tu kebanyakannya Cik Yat dapat daripada, tak kisahlah siapa-siapa pun. Site supervisor, Cik Yat dapat ilmu daripada dia orang. Lepas tu pelukis plan pun Cik Yat dapat ilmu daripada dia orang. Dan Cik Yat belajar AutoCAD sebenarnya daripada pelukis plan. Cik Yat masa tu, Cik Yat duduk sebelah dia. Cik Yat suruh dia ajar Cik Yat macam mana nak buat, macam mana nak buat. Dan Cik Yat sangat berterima kasih dengan pelukis plan tu. Dan dia adalah kawan Cik Yat, dia adalah guru Cik Yat yang mengajar Cik Yat sebenarnya untuk nak menggunakan AutoCAD. Itu bagi Cik Yat sebenarnya siapa saja yang menyampaikan ilmu ni kepada kita ni, kita patut mengucapkan terima kasih dan mereka adalah sebenarnya guru kita. Dan bila kita mengaplikasikan ilmu yang ada pada dia, insya-Allah pahala tu akan sampai kepada dia dan bila kita pula mengajar kepada orang lain dan ilmu itu pun akan berpanjangan. Maknanya berpanjangan sehingga walaupun kita mati nanti pun, insya-Allah Allah akan memberi pahala tu kepada kita dan orang-orang yang sebelum kita yang mengajar kita. Itunya istimewanya seorang guru. Jadi, anda semua patut menghargai guru dan patut menghargai orang pertama sekali guru anda, iaitu ibu bapa kita. Okey? So, Cik Yat dekat sini, Cik Yat nak ucapkan Selamat Hari Guru. Ni Cik Yat spesifikkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang pernah mengajar Cik Yat dan guru-guru di luar sana, especially yang guru masa Cik Yat sekolah rendah, Cik Yat sekolah menengah. Sekolah menengah Cik Yat ada 2 sekolah.
Jadi guru-guru di sekolah menengah tu bila Cik Yat masuk college di Kulim Kedah, lepas tu Cik Yat masuk belajar di universiti, lepas tu Cik Yat belajar menyambung master Cik Yat di UTM. Lepas tu Cik Yat belajar lagi. Cik Yat ni suka belajar. Cik Yat belajar lagi, Cik Yat ambil sijil hiasan dalaman. Hiasan dalaman di College Community Shah Alam. So thank you for all my teachers, for all my lecturer sebab bagi ilmu tu pada Cik Yat, dan alhamdulillah Cik Yat dapat manfaatkan semua ilmu-ilmu yang dibagikan oleh cikgu-cikgu semua. Terima kasih. Dan sekarang ni Cik Yat pun nak ucapkan terima kasih juga pada Sifu Cik Yat. Sifu Najib Asadok sekarang ni membantu Cik Yat untuk sustain dalam bisnes. Sifu Najib, lepas tu guru-guru Momentum juga membantu Cik Yat, dan tak lupa juga sebenarnya guru-guru yang sebelum ni pernah mengajar Cik Yat dalam bisnes. Cik Yat clearkan dekat sini banyak guru sebenarnya. Dr. Azizan Osman pun pernah menjadi salah satu guru Cik Yat. Lepas tu Sifu Jamal pun, Sifu FBX pun sebenarnya pernah menjadi guru Cik Yat, dan Cik Yat sangat berterima kasih sebenarnya. Dan orang-orang ni adalah orang-orang yang menjadikan apa yang Cik Yat sekarang. Cik Yat sangat berterima kasih kepada semua guru. So those yang dekat sana dan luar sana pun, seorang guru, anda patut bangga diri sebab anda seorang guru. Dan pahala yang ada pada guru tu insya-Allah akan berkekalan walaupun kita telah meninggal dunia. Yang penting kita kena niatkan keikhlasan kita untuk mengajar orang-orang ataupun mengajar anak-anak murid kita. So insya-Allah keberkatan tu akan ada pada siapa-siapa guru di luar sana. Okey. So Cik Yat sambung balik. Dah habis dah pasal guru ni, Cik Yat nak sambung balik pasal Bidara House ni. Cik Yat tak boleh lama sangat live hari ni sebab Cik Yat ada kelas Sales Bootcamp. So tu pun cikgu Cik Yat nak ajar tu. Cikgu-cikgu di Momentum nak mengajar Cik Yat. So hari ni Cik Yat nak nak tunjuk macam mana frame-frame ni dibuat. Jom kita tengok. Geng-geng ni nak buat. So sekarang ni dia nak buat frame. Ni main frame nama dia, frame utama. So diorang akan fabricate dekat bawah ni. So dia akan fabricate dekat bawah ni, dia akan buat dekat bawah ni. Lepas habis semua, siap semua, baru dia hoistkan, dia naikkan dekat atas. Kadang-kadang kita nampak ada orang dia buat dekat atas terus. Tapi ada orang buat dekat bawah. Tapi kenapa kita buat dekat bawah sebenarnya? Sebenarnya kita supaya kita tak lari angle kita tu. Supaya dia punya ukuran dia sama. So dia lebih memudahkan untuk kerja di bawah berbanding kerja di atas. So dekat atas kita hanya buat untuk nak pasangkan dia punya batten saja. Batten, lepas tu masuk aluminium foil. So kita pakai aluminium foil. Aluminium foil tak ada pula, belum sampai lagi. So nanti kita akan ada letak aluminium foil. Okey, apa fungsi aluminium foil tu? So aluminium foil tu fungsi dia adalah untuk nak kurangkan heat. So kita tahu kan Malaysia ni sangat panas. Malaysia ni sangat panas. So kalau kita gunakan aluminium foil tu, dia akan mengurangkan heat kepanasan yang ada dalam rumah. Even though kalau kata kita guna atap genting pun, kita masih meletakkan aluminium foil tu berada dekat atas rumah kita. Sebab atap genting yang kita guna adalah atap genting simen. Dia tak sama kalau kata kita guna atap genting tanah liat. So sebab tanah liat, dia lebih sejuk. So that's why kalau kata batu, macam ni lah batu ni. Batu merah ni adalah lebih sejuk daripada batu pasir. So batu merah ni adalah tanah liat sebenarnya. So bila dia bakar, so dia jadilah batu merah ni. So that's why batu merah ni
dia mempunyai konsep supaya heat daripada luar dia tak punch through, dia tak masuk terus dekat dalam rumah dan rumah kita tak terlalu panas. So that's why kenapa ada orang menggunakan batu merah. Dan kebanyakan projek Cik Yat menggunakan batu merah. So sama juga dengan atap genting. Sama dengan atap genting. Atap genting dia ada dua jenis. Satu yang jenis simen, satu lagi jenis yang tanah liat. So kalau kata tanah liat ni, kalau anda perasan lah dekat-dekat resort kan, selalunya di-expose kan, kita akan nampak tanah liat tu. So kita akan nampak dia punya atap genting dia punya colour dia pun akan sama. Kalau kata colour dia oren di atas, oren di bawah lah juga. Sebab dia sekali, dia sama, dia semua sekali. So itu beza dia dan dia mengurangkan heat bila panas matahari pergi ke atas bumbung tu. Ni Cik Yat tunjuk bumbung ni. Atas bumbung ni dekat begini. So heat dia turun tu. So apa yang jadi sebenarnya panas tu dia still masuk tapi dia tak masuk semua. Dia akan pantul balik. Dan tanah liat ni jenis dia punya material dia adalah jenis yang orang kata apa? Kalau kata benda-benda yang elektrik ni benda-benda yang konduktor lah. Benda-benda yang meresap sebenarnya, benda-benda yang untuk yang panas ni. So bila dia waktu malam, dia tak akan perangkap panas pada bumbung genting pada bumbung tanah liat tu. So dia akan riliskan semua panas dia. So that's why bila malam memang sejuk kalau menggunakan atap tanah liat. Tapi untuk projek ni kita guna atap simen. Okay, tapi kos dia of course lah. Kos yang tanah liat tu lebih mahal berbanding dengan atap simen. So lagi satu atap yang selalu kalau kata kita guna, yang kebiasaannya lah projek-projek guna adalah jenis yang kita panggil metal deck. Ataupun kebiasaannya orang panggil zinc silang lah. Yang itu sekarang pun menjadi trend terbaru lah untuk nak gunakan yang metal deck tu. So kalau kata kita nak guna metal deck dan kita risau akan kepanasan dia tu, so selalunya kita akan letakkan fiberglass. Kita akan letak fiberglass di antara aluminium foil tu dengan metal deck. Dengan metal deck tu di antara tu, dan kita akan letakkan fiberglass untuk nak kurangkan heat tu masuk ke dalam rumah. Fiberglass. So anda boleh google lah tengok fiberglass tu apa. So selalunya dia datang dalam bentuk gulung. Tapi kalau kata density, sebab dia ada density. So kalau macam rumah ni kita guna density dia rendah je lah. Tapi kalau kata macam tempat-tempat yang memerlukan akustik, sebab fiberglass ni pun dia berkait dengan akustik juga. So kalau tempat-tempat yang berkait dengan akustik yang menyebabkan dia tak nak ada bunyi bising daripada luar, so dia akan gunakan dia punya density. Density tu apa? Density tu adalah dia punya isi padu. Isi padu dia. So kalau kata yang dulu pernah Cik Yat kerja masa buat convention center dululah. So convention center masa tu dia orang gunakan yang 60 density. So dia sangat padu. So dia datang dalam bentuk keping-keping, dia tak boleh gulung sebab dia padat. So kalau macam rumah ni, rumah selalunya kita akan guna yang jenis yang macam gulung tu pun dah cukup dah untuk nak mengurangkan heat. Itu bezanya kalau kata guna yang fiberglass lah. Tapi satu lagi yang ada dekat metal deck ni, dia jenis yang dah datang sekali. Dia dah datang sekali dengan metal deck tu sendiri. Dia ada foam dekat dalam dia. So yang itu pun salah satu juga yang boleh mengurangkan heat lah daripada terus masuk dekat dalam rumah kita. So yang tu tak payah guna fiberglass pun tak apa. So kalau kata nak tahu lagi pasal jenis-jenis yang metal deck, dekat dalam Google banyak, tinggal ambil je perkataan-perkataan yang Cik Yat cakap tadi tu. Fiberglass, lepas tu metal deck with foam. So nanti dia akan beritahulah apa fungsi-fungsi dia setiap untuk
setiap untuk metal deck tersebut. So tadi Cik Yat dah cerita pasal atap genting simen, so atap genting tanah liat. So Cik Yat juga cerita pasal jenis-jenis untuk metal deck. So kalau kata anda ada impian nak buat macam mana, so selalunya anda lalu lalang nampak kan. So anda dah tahu dah, oh saya nak bumbung jenis macam ni, saya nak bumbung jenis macam ni. So dia ada lagi satu jenis yang slit. Maknanya slit tu dia keping-keping. Dia punya rank dia adalah metal deck, atap genting, slit. Slit tu dia agak mahal dan dia punya cara pemasangan dia pun agak remeh lah berbanding kalau kata kita nak pasang untuk yang atap genting. So dia punya cost dia tinggi satu. Yang kedua dia punya workmanship dia pun, dia punya labor cost dia pun tinggi juga sebab dia memerlukan skill kalau kata kita nak pasang slit. Tu beza dia. So kalau kata kita tengok kan rumah banglo yang besar-besar dekat Shah Alam tu, dekat mana, dekat Kajang, dekat Country Heights semua kan, kebanyakan diorang pakai yang slit tu sebab tu dia lebih cantik. So dia come with cost lah. So dia memang cantik tapi harga dia agak tinggi yang tu. So kalau kata ada bajet sikit nak kurangkan panas, guna atap genting tanah liat pun dah cukup dah. Untuk Malaysia punya situation lah. Okey, itu saja daripada Cik Yat hari ini. Nanti Cik Yat akan belanja lagi cerita ataupun sharing ataupun story. So hari ini Cik Yat coloti panjang sikit. Tapi tak boleh lama-lama, Cik Yat ada kelas. So insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain kali insya-Allah. Dan Cik Yat janji yang hari tu kan yang pasal toy shop tu, Cik Yat akan beritahu awal dulu. So minggu ni mungkin Cik Yat tak pergilah. So mungkin dalam minggu depan Cik Yat akan pergi sebab dekat cousin's house tu pun dia dah pasang pintu. Bila dah pasang pintu dia dah seal, baru Cik Yat boleh bawa masuk barang-barang yang lebih mahal. Sebab sanitary yang Cik Yat guna tu dia agak mahal. So kita perlu seal dulu rumah tu supaya kita nak mengelakkan sebarang kecurian lah. Okey, itu saja daripada Cik Yat hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.